Selepas 13 sekolah ditutup akibat kesan pencemaran sisa bahan buangan kimia, terkini lagi pelajar 5 sekolah turut mengalami simptom yang sama. Dan untuk mendapatkan perkembangan terkini, kita bersama dengan rakan tugas kami yang berada di Pasir Gudang, Faris Azman. Faris, mungkin boleh berkongsi dengan penonton kita untuk kita memahami sejauh mana kesannya dan juga keadaan di sana untuk kita lihat how severe kesannya pada saat ini. Ya, terima kasih Najib. Di mana sedia maklum bahawa 5 sekolah telah bertutup sejak awal 10 pagi tadi, di mana pelajar-pelajar boleh dikatakan dipercayai 50 pelajar terkesan menghidu bahan pencemaran kimia ini, dan ada mereka mengalami simptom-simptom seperti loya, muntah-muntah dan pening kepala, dan mereka kini dibawa, yang saya berada di sini, Dewan Komuniti Pasir Putih untuk mendapat rawatan lanjut sebelum mereka dihantar ke Hospital Sultan Ismail ataupun Hospital Sultanah Aminah yang berada kira-kira 30 km daripada lokasi saya berada di sini. Dan saya ketika ini nampak ibu bapa telah pun hadir untuk memastikan anak mereka berada dalam keadaan yang agak baik. Dan 5 sekolah berkenaan iaitu Sekolah Kebangsaan Nusa Damai, Sekolah Kebangsaan Taman Saintek, Sekolah Kebangsaan Taman Rinting, Sekolah Menengah Kebangsaan Nusa Damai dan Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Saintek, di mana mereka semua mengalami simptom-simptom yang telah pun saya nyatakan sebentar tadi. Dan apa kata kita bersama dengan salah seorang adik Aida di sini. Aida mungkin boleh berkongsi jam berapa tadi Aida, mungkin apa yang Aida rasa sekitar pagi tadi? Dalam sekitar pukul 9, saya merasa macam nak muntah sikit, lepas tu sakit kepala, pedih mata. Dan masa tu Aida terus berhubung dengan cikgu ke macam mana ke? Tak, masa tu ada yang pingsan, lepas tu cikgu suruh semua orang turun pergi ke Dewan. Masa tu keadaan cemas ke? Ada orang Cemas. Berapa ramai yang kena masa tu? Ramai. Ramai. Sekolah tingkat 1 ke Tingkat 3. Tingkat 3. So kebanyakan tingkat 3 kena. Tingkat 3 dengan 4. 3 dengan 4 yang kena. Dan kita bersama dengan seorang lagi mangsa, iaitu adik Zulaika. Zulaika daripada sekolah? SMK Taman Saintek juga. Taman Saintek juga. So masa kejadian macam mana? Zulaika lihat kejadian macam mana? Waktu tu rasa cemas lah. Waktu tu balik daripada belajar subjek PJ, nak naik ke kelas tu, waktu tu dah batuk-batuk lah. Rasanya macam nak muntah. Lepas tu gerak ke Dewan tu, badan rasa macam nak pingsan. Macam nak pingsan. So masa tu ada kawan-kawan bantu ke apa? Ada kawan-kawan bagi tahu cikgu, so kita orang pergi ke tempat sepatutnya lah. Ada bau, macam bau sesuatu ke sebelum rasa loya tu sakit dekat ke? Oh, ada? Ada bau macam mana? Boleh. Bau dia mungkin macam bau asap, bau racun gitu lah. Memang ada bau. Kuat ke? Bau dia memang sangat kuat. Sangat kuat. Zulaika di tingkat 3, tingkat 4? Tingkat, waktu tu berada di tingkat bawah. Tingkat bawah pun dapat merasa bau. Okey. Itu antara perkongsian daripada mangsa daripada 5 buah sekolah, dan mereka daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Saintek yang turut terkesan 50 pelajar. Dan ketika ini ada pelajar yang dihantar melalui dengan menaiki ambulan ke hospital Sultan Ismail dan Sultanah Aminah, dan ada juga yang hanya mendapat rawatan susulan dan rawatan luar saja dan dibenarkan untuk pulang. Dan 5 buah sekolah itu masih lagi tutup dan akan diberitahu kelak mengenai situasi ketika ini. Dan ketika ini juga sedang berlangsung sidang media bersama dengan Esko Alam Sekitar Johor yang berlangsung di Menara Akabah di Majlis Perbandaran Pasir Gudang, dan kita akan memberi dari semasa ke semasa situasi sebenar. Dan saya telah berada di sini sejak semalam dan melihat ramai sebenarnya orang awam mendapatkan rawatan susulan ekoran simptom-simptom yang telah pun mereka alami sekitar Pasir Putih dan juga Kota Masai. Dan teruskan bersama dengan Astro Awani, digital platform dan juga Buletin Awani untuk mendapatkan perkembangan dari semasa ke semasa mengenai dengan pencemaran bahan kimia di Pasir Gudang. Najib, terus bersama dengan anda bagi berita selanjutnya. Silakan. Faris, kalau boleh saya bertanya soalan mungkin untuk kita memahami terlebih dahulu kedudukan geografi sekolah-sekolah yang terlibat ini, 13 ditambah dengan 5 lagi yang ditambah ditutup sekolah ini. Berapa jarak pencemaran ataupun sekolah ini dengan sungai yang tercemar tersebut, kalau kita boleh gambarkan geografinya? Baik, sebenarnya kalau kita secara radius boleh dikatakan kurang 5 km
5 hingga 10 kilometer sebenarnya daripada sekolah-sekolah. Dan sekolah yang paling dekat adalah Sekolah Menengah Kebangsaan Pasir Putih, Sekolah Kebangsaan Pasir Putih. Dan di Kota Masai juga, dia berhampiran dengan Sungai Kim Kim. Sungai Kim Kim agak besar sebenarnya sungainya, terus ke laut. Dan terdapat anak-anak sungai yang berhampiran dengan sekolah-sekolah ini. Dan buat masa ini, Sungai Kim Kim ini, di mana ia ditutup oleh hutan payu bakau. Dan ia agak susah dan sukar untuk pihak berkuasa untuk mengesan, dan ketika ini mereka mengatakan bahawa mungkin hari ini atau bila-bila masa saja di mana kontraktor baru yang akan dilantik oleh Kerajaan Negeri Johor untuk neutralize atau menetralkan semua bahan sisa toksik yang berhampiran dengan anak-anak sungai Kim Kim dan juga sepanjang Sungai Kim Kim 1.5 km. Dan kebanyakannya mereka ini dan kebanyakannya penduduk di Kota Masai dan juga Pasir Putih, mereka berada dalam kurungan 10 hingga 15 km dari Sungai Kim Kim ini. Dan di sekitar Sungai Kim Kim ini, pemantauan saya sejak semalam, lebih 800 kilang berada di sekitar sungai ini, dan lebih 100 daripada jumlah itu merupakan kilang yang menggunakan bahan-bahan kimia. Dan kita masih lagi tidak ketahui adakah betul gas metana yang terkandung dalam sungai ini atau sebaliknya, Najib. Itu yang akan kita kupas dari semasa ke semasa, Najib. Faris, kalau boleh saya tambah lagi soalan. Setakat ini kita mengetahui adalah pelajar sekolah yang terkesan. Adakah Faris juga sempat bertanya kepada penduduk di kawasan sekitar, adakah ada juga penduduk kawasan sekitar yang turut terjejas akibat pembuangan sisa bahan kimia ini? Ya, benar. Dari Taman Pasir Putih di sini ada juga beberapa penduduk yang terkesan, dan semalam saya bertanya yang berada di Kota Masai, boleh katakan dalam 10 minit dari lokasi ini, turut terkesan. Mereka bau seolah-olah bau. Ada juga seorang wanita mengatakan pagi-pagi jam 5 pagi beliau terbau seolah-olah gas LPG ataupun gas masak beliau bocor. Namun beliau keluar dan mendapati keseluruhan taman itu terdapat bau agak sengit, dipercayai bau gas dan sebaliknya. Kita masih tak ketahui, dan beliau mengalami muntah-muntah, sakit tekak dan pening-pening sejurus lepas mendapati ataupun terbau dengan bau gas itu. Dan begitu juga di Taman Pasir Putih, mereka bau benda yang sama. Mereka ingatkan gasolin ataupun petrol, namun selepas itu mereka mengalami simptom yang sama. Jadi ia bergantung pada situasi perubahan cuaca. Jika hujan lebat, mungkin gas itu naik, dan jika ia terlalu kering seperti sekarang ni agak panas, mungkin gas ataupun bahan kimia itu juga dibawa oleh angin ke kawasan-kawasan perumahan. Dan ini mungkin akan mengakibatkan ancaman kepada penduduk-penduduk setempat. Itu yang dapat saya kongsikan ketika ini. Okay. Terakhir sekali, Faris, mungkin yang terakhir sekali adalah bagaimana sebab kami berada di Kuala Lumpur, kami bergantung penuh kepada Faris untuk mendapatkan gambaran dan juga visual penuh. Adakah selepas ini Faris akan ke sungai untuk melihat bagaimana keadaan sungai tersebut ataupun apa perancangan selepas ini? Okey, baik. Sebentar saya lagi kami akan ke Sungai Kim Kim, di mana sungai sepanjang 1.5 km ini, di mana sungai ini diliputi oleh payu bakau, di mana kami terpaksa menaiki bot atau kami akan menggunakan drone untuk melihat secara pemetaan lokasi Sungai Kim Kim daripada lokasi pertama berhampiran sekolah ini sehingga ke hujung muara sungai ini yang akan terus ke laut. Dan di sekitar itu juga kita akan lihat berapa perumahan yang berada di sekitar itu. Dan kira-kira kalau kita lihat, boleh dikatakan lebih 100,000 sebenarnya penduduk yang berhampiran dengan sungai ini. Kami akan lakukan dan kami akan kupas lebih lanjut mengenai dengan tahap keselamatan penduduk dan bagaimana tahap pencemaran toksik di Sungai Kim Kim selepas ini. Okey, Faris, terima kasih Faris. Faris juga tolong jaga keselamatan, pakai mask dan sebagainya, ikuti arahan pihak berkuasa dan sebagainya. Kami di Astro Awani akan melaporkan dari masa ke masa di astroawani.com dan juga pastinya di Buletin Awani akan datang.